rawa. Jadi sebelum saya buat idli rawa ni, saya nak jelaskan apa idli rawa dibuat daripada apa. Okey, kenapa saya nak buat idli rawa hari ni ialah selalunya bila kita siapkan tepung tosai atau tepung idli, kadang-kadang hujung-hujungnya tinggal sikit ni macam tak cukup lah nak buat untuk satu keluarga kan. Jadi kalau dah 3-4 hari ni kadang-kadang ada yang buang tepung ni sebab tak cukup untuk satu keluarga. Nak buat sikit ni manalah cukup kalau 5-6 orang kan. Kalau seorang dua tu tak apa, kalau keluarga besar macam mana. Jadi ini tepung idli ataupun tosai yang kita boleh buat, yang dah saya buat selama 3-4 hari, tapi dah ada rasa masam lah. Jadi sekarang ni saya tak nak rasa masam. Jadi saya nak jimatkan tepung ni, nak gunakan dia dengan sebaiknya. Maka hari ni saya datang lagi berjumpa dengan kamu dengan resepi baru, iaitu idli rawa. Idli rawa ni dibuat daripada tepung suji. Tepung suji. Orang kata tepung semolina. Ni tepungnya, tepung suji ya. Ada suji kek, ada biskut suji, macam-macam kita boleh buat. Tapi hari ni saya guna brand Santa Store. Jadi saya suka tepung suji ni kerana rasa tepung suji ni memang sedap. Rasanya memang sedap. Tepung suji ni ada rasa macam lemak-lemak sikit. Maka hari ni saya nak guna tepung semolina untuk buat idli rawa. Okey, ini adalah makanan yang sangat sihat, tak berminyak. Tambah-tambah saya juga guna irisan carrot. Lepas tu saya guna juga irisan daun pudina. Daun pudina ni bagus, bantu untuk penghadaman. Dan carrot ni bagus sebab ni vitamin untuk mata kita. Okey, hari ni saya nak tunjukkan macam mana nak buat idli rawa yang paling senang dan simple ya. Pertama, bahan kita yang utama saya dah kata, tepung yang kita dah simpan semalaman ni, kita andaikan kita ambil anggaran 1 cawan. Kita dapat 1 cawan pun dah cukup. Okey, kalau tak dapat 1 cawan pun tak apa, saya boleh stabilkan dengan tepung semolina ataupun tepung suji. Yang ada lebih sikit tak apa, saya masukkan semua sebab ada sikit aja lagi, lebih sikit lah tak apa. Okey, saya gunakan semua Saya gunakan ni tepung yang lama tepung lama yang tak pakai. Okey, lepas tu saya masukkan pula tepung suji. Saya ambil ukuran sikit-sikit dulu saya ambil setengah cawan dulu. Setengah cawan dulu, nanti kita tengok kekatan dia banyak mana kita nak buat. Setengah cawan, nak masuk 1 cawan pun boleh. Saya buat setengah cawan dulu. Nak masuk 1 cawan dengan 1 cawan tepung lama pun boleh. Terpulang pada berapa banyak kita punya kecairan butter di sini ya. Okey, bila masukkan tepung suji ni dia agak pekat, tapi kita tak boleh pekat sangat, maka saya akan tambah air ya. Saya akan tambah air. Okey, tadi ada tepung lebih sikit, saya bilas lah sayang kan, kita nak juga tepung tu. Okay, saya bilas. Okey, dan saya juga bilas cawan saya ni yang ada tadi sikit, saya bilas. Kalau nak jimat-jimat lah kan. Okey, saya bancuh lagi. Saya tengok kekatan dia. Nanti saya tunjukkan macam mana cairnya butter ni untuk saya buat idli rawa ya. Saya dah iris ni, saya masukkan lebih sikit lah. Okey, tapi kawan-kawan anak-anak saya ni tak suka, tak rasa mint ni banyak sangat pun dia tak suka juga. Jadi kalau saya dengan suami saya, saya cakap lah, pagi-pagi pun saya suka lemon dengan air pudina. Saya suka. Tapi anak-anak ni korang suka lah. Maka saya tak nak campur banyak-banyak. Tapi pun pada masa yang sama, irisan saya tak nak bazirkan ya. Okey, saya dah bancuh dia. Tadi saya nak tinggalkan dia sekejap. Kita biarkan dia selama setengah jam. Kita kena biarkan dia selama setengah jam ya. Ni pun tengok dah semakin pekat dah ni. Kalau nak tambah air sikit pun boleh. Dia dah semakin pekat sebab tepung suji ni semakin direndam akan jadi semakin pekat. Campurkan air lagi sikit.
biar dia betul-betul rendam, maka dia akan jadi lembut. Kalau tidak, dia kan berintil-intil macam ni. Berbutir-butir macam ni. Butir-butir ni kita tak pakai blender untuk hancurkan dia ke, tak payah. Rendam dalam air je dia dah jadi lembut. Lagi dengan tepung yang kita dah wancur. Rupa tepungnya yang kita dah wancur Okey, inilah cairan dia. Okey. Jadi tak perlu lagi tambah air, saya rasa cukup-cukup Jadi saya tunjukkan lagi, perhatikan betul-betul. Ini seperti tepung kek, rupa dia macam tepung kek Jadi perkara kedua yang saya nak buat selepas adunan ni dah siap, okey, bancuan ni dah siap, saya nak masukkan baking soda dengan baking powder. Dua-dua saya nak masukkannya. Okey, saya masukkan baking powder sedikit sahaja. Kurang daripada setengah sudu teh Jadi saya masukkan, jangan banyak-banyak, saya masukkan sikit. Kemudian saya juga masukkan baking soda dengan jumlah yang sama jumlah yang sama. Kalau tepung kita banyak, kita masukkan lebih sikit. Okey, saya dah masukkan, jangan banyak-banyak nanti tak sedap Saya masukkan. Okey. Okey, saya bancuh balik tepung ni seperti sama caranya. Sayang tepung banyak dalam susu ni. Keluarkan balik. Okey, saya guna ni whisker, saya masukkan, saya campurkan. Okey, saya biarkan dia 10 minit untuk saya masukkan dalam loyang Sementara tunggu 10 minit, saya juga nak tunjukkan macam mana saya nak sapu minyak untuk loyang saya. Minyak bijan untuk jadi keris untuk loyang saya ni, loyang idli saya. Memang dia tu non stick, tapi pun saya letak untuk mudah saya keluarkan waktu dia panas lagi, tak usah tunggu lama-lama. Kalau tidak dia melekat. Kalau tidak, loyang ni bila kita dah masak idli, kita tak boleh keluarkan dengan cepat. Kalau kita nak makan cepat lah, tak sabar nak makan Lepas ni saya akan bawa anda semua ke tempat kita rebus idli ni steam idli ni. Okey. Panaskan, dan yang tak cukup saya tambah lagi air. Okey, saya campur dengan air panas sikit nak cepat Okey, saya bagi dia mendidih dululah. Okey, lepas tu acuan tu, tepung-tepung tu saya bawa kat sini, senang, cepat saya boleh masukkan. Okey, biar dia panas dulu nampaknya air kita dah siap mendidih. Tepung pun dah dalam 10 ke 15 minit. Kita dah buat baking soda dengan baking powder. Inilah rupa tepungnya. Ini rupa tepungnya sama macam tepung kek kita Tepung kek berapa banyak dia jadi Okey, saya masukkan, jangan terlalu penuh Okey, dah lebih sikit Okey, saya dah masuk dalam loyang saya ni, cukup-cukup. Jangan terlalu lebih, nanti tak cantik. Ini loyang yang pertama. Sebab ada lebih, saya juga guna loyang yang kedua untuk habiskan. Tapi saya letak kat tengah sikit, kat ujung ni sikit. Boleh juga masuk satu lagi kot. Boleh satu lagi habiskan dia, sayang kan. Dapatlah satu lagi Habislah tepung saya ni Jadi saya letak loyang pertama saya ke bawah. Okey, lepas tu saya masukkan yang kedua ke atas. Okey, dah. Lepas tu saya tutupkan. Okey, tapi saya pastikan panasnya sampai yang tertinggi lah 8 sebab dia kena panas. Okey, saya guna saya guna dapur elektrik maka saya kenakan sampai 8 lah. Rasa 8 okey. Baru dia panas baru dia naik. Okey, saya biarkan dia bila dia dah masak dalam 10 minit. Saya biarkan dia selama 10 minit. Maka kita tunggu selepas 10 minit macam mana rupa dia. Dan saya juga akan tunjukkan macam mana nak uji sama dia dah masak atau belum Okey, kita tunggu 10 minit sampailah idli kita masak. Cek dulu dah masak ke belum. Kita dah naik
Tapi jangan tutup dulu, takut dia kecut balik. Saya gunakan lidi ni untuk cek dia dah masak ke belum. Bila dia tak melekat, menandakan dia dah masak. Dah 10 minit ni dia dah masak. Jadi kita tutup, ketuham, kita tutup. Lepas tu kita tunggu dulu, dia sejuk Okey. Tapi tadi sebab dia dah masak, saya guna lidi ni untuk menguji sama ada dia dah masak ke tidak. Kalau dia tak melekat, maksudnya dia dah masak Jadi sekarang ni kita andaikan dia dah masak. Jadi kita bagi dia sejuk sekejap. Jadi lepas kita bagi dia sejuk, kita gunakan sudu macam ni untuk keluarkan dia. Sebenarnya kalau panas-panas pun boleh juga keluarkan, tapi saya celup dengan air dulu, lepas tu saya keluarkan ikli dia. Okey, senang aja nak keluar dan tak melekat. Okey, saya keluarkan ikli dia. Okey, saya letak. Okey, ni rupa ikli kita yang dah masak masak padat ni. Okey. Okey, saya keluarkan, saya letak. Okey, kita dah masak. Tak rasa nak makan kan? Okey. Okey. Boleh siap lah untuk hidang Lepas ni saya nak tunjuk macam mana kita nak makan ini dengan apa kita nak makan Idli ni sebenarnya boleh makan dengan chutney. Ramai yang tahu tentang chutney kan? Kita ada chutney cili hijau, chutney cili merah, chutney tomato, chutney beetroot, chutney carrot, macam-macam. Hari ni saya belum tunjuk cara buat chutney lagi ni, cuma idli aja. Okey. Seterusnya nanti saya akan tunjukkan macam mana nak buat chutney. Itu untuk seterusnya. Untuk hari ni saya hanya tunjukkan macam mana nak buat idli rawa Okey, idli rawa kita dah siap. Ni kuah dal yang saya buat pagi tadi Ni ada kuah dalca kuah dal dalca tapi dibuat daripada sayuran dan ayam sedikit dalca Okey, saya nak makan dengan kari dalca ni. Okey, macam mana rasa idli ni saya nak rasa pula saya tuang sedikit. Macam mana nak makan ni Kalau tak ada chutney bolehlah pakai kuah-kuah lama kita ni rupa idli lembutnya macam ni. Ni rupa dia. Lembut. Terliur saya nak makan saya nak makan dulu. Okey, saya dah penat ni. Okey. So, macam mana rasa? Sedap. Makan dengan teh tarik. Itulah sedapnya. Anda nak makan macam ni? Buat. Boleh makan sama-sama. Jangan lupa try dan subscribe. Bye.